Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Benarkah dalang dedah 8 adun terima rasuah di Sabah ialah UMNO? Persoalannya dijawab pada malam ini. Tak wajar tuduh UMNO Sabah dalang dedah video rasuah 8 adun. Itu penafian yang telah dibuat. Walau bagaimanapun banyak spekulasi yang menular di dalam media sosial yang cuba meneka siapa dalang sebenarnya dan apa komplot, apa plot cerita dan apa tujuan pendedahan video rasuah 8 adun itu. Ada yang menyatakan bahwa itu ialah bermotifkan politik. Ada juga yang menyatakan ianya bermotif untuk mahu membubarkan Dewan Undangan Negeri Sabah dengan segera. Ada yang mengatakan bahawa kalau macam ini silap-silap hari bulan pada bulan Disember ini akan ada pilihan raya negeri Sabah. Menurut laporan ini, tidak wajar bagi sesetengah pihak untuk menuduh UMNO Sabah sebagai dalang kepada pendedahan skandal rasuah melibatkan 8 adun di negeri itu. Menurut Ketua UMNO Beaufort, Awang Asle Lakat. Menurut laporan utusan Malaysia hari ini, Awang Asle yang juga bekas setiausaha eksekutif UMNO Sabah berkata, jika ada ahli UMNO yang membuat perkongsian berkenaan pendedahan itu, ia sekadar perkongsian biasa tanpa mengaitkan mana-mana pihak. Justru, kenapa ada pihak mengaitkan UMNO sebagai dalang kepada isu rasuah ini? Soalnya lagi. Mengulas berkenaan isu tersebut, Awang Asle berkata, SPRM perlu membuat siasatan menyeluruh dan mengheret mereka yang terlibat termasuk pemimpin di Sabah ke muka pengadilan. Jadi, kita berharap pihak berkuasa mengambil tindakan dan memandang serius isu ini, katanya lagi. Sabtu lalu, Malaysia kini mendedahkan terdapat sekurang-kurangnya 8 rakaman video mengaitkan beberapa adun yang didakwa membincangkan rasuah bernilai ratusan ribu ringgit sebagai alasan atau balasan untuk mendapatkan projek. Semalam, pemberi maklumat yang membuat pendedahan itu mengeluarkan video tambahan yang menunjukkan bekas CEO Sabah Mineral Management Sendirian Berhad, John T. Enggahon, menuduh Ketua Menteri Haji Noor menyalahgunakan kuasa. Haji Ji pula berkata dia akan memberi kerjasama penuh kepada pihak berkuasa berhubung dakwaan itu namun mahu pemberi rasuah ditangkap terlebih dahulu. Saudara-saudara sekalian, apa pula pendapat anda untuk isu panas ini? Siapakah dalang di sebalik pendedahan 8 adun menerima rasuah itu? Siapapun dalangnya, apapun yang berlaku, rasuah tetap haram. Rasuah tetap penyakit yang perlu disembuhkan segera. Siapapun orang yang memberi rasuah, siapapun yang menerima rasuah, dua-duanya harus dihukum. Bukan hanya pemberi, bukan hanya penerima, tetapi dua-duanya harus juga dihukum. Tentang tujuan video itu didedahkan, itu lain cerita. Kita tak nak tahu sangatlah apa sebabnya, parti itu kah, parti ini kah, si anu kah, si pulan kah, semacam-macam lah. Apa tujuannya mendedahkan video rasuah itu, tak pedulilah. Yang pentingnya sekarang ini bahawa memang ada rasuah yang berlaku dalam kalangan ahli politik di Sabah. Sehingga pemberi maklumat telah pun berangkat sumpah menyatakan kepada surat kepada Keduli Maha Mulia yang di-Pertuan Agong, Sultan Ibrahim. Dalam surat tersebut, pemberi maklumat tersebut bersumpah dan mengaku telah pun memberi rasuah
bersumpah memberi rasuah kerana terdesak dan tertekan. Sama ada ia terdesak atau tidak, kenapa bagi rasuah? Itu persoalannya. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Cuba teka siapa dalang kepada pendedahan video rasuah itu. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Beberapa jam selepas kematian Tun Daim Zainuddin, ini komen daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Anwar Zahir takziah atas pemergian Daim. Meskipun ramai yang menganggap Daim Zainuddin dan Anwar Ibrahim adalah seteru politik, tetapi tindakan Datuk Seri Anwar Ibrahim mengucapkan takziah dan mengucapkan ucapan ini adalah luar biasa. Perdana Menteri Anwar Ibrahim mengucapkan takziah buat keluarga Allahyarham Daim Zainuddin yang meninggal dunia pagi tadi. Dalam satu hantaran ringkas di media sosial, Anwar berkata, Daim merupakan tokoh yang telah menyumbang kepada negara, terutama ketika menjadi Menteri Kewangan. Terima perkabaran pemergian Tun Daim Zainuddin setibanya di Lima Peru. Salam takziah buat keluarga Allahyarham, kata Anwar Ibrahim. Kerajaan mengiktiraf jasa dan sumbangan beliau kepada negara, terutama semasa menjadi Menteri Keuangan. Al-Fatihah, kata Anwar lagi. Allahyarham meninggal dunia pada usia 86 tahun di Hospital Asunta di Petaling Jaya, Selangor pagi tadi. Ketika mengesahkan berita itu, peguamnya, Gurdial Singh Nijjar, memaklumkan Daim mengalami strok baru-baru ini dan menjalani rawatan di unit rawatan rapi ICU hospital tersebut. Dewan Rakyat hari ini juga telah bertafakur selama 1 minit bagi penghormatan menghormati pemergian Allahyarham. Allahyarham meninggalkan seorang isteri, Naimah Abdullah Khalid, dan 5 cahaya mata. Dia menjadi Menteri Kewangan sebanyak 2 kali, iaitu pada 1984 hingga 1991 dan 1999 hingga 2001. Kedua-duanya ketika pentadbiran Dr. Mahathir Mohamad yang dilihat sebagai sekutu rapatnya. Daim yang juga taikun perniagaan kembali aktif di pentas politik apabila menyertai kempen Pakatan Harapan semasa PRU 2018 yang diketuai Mahathir yang ketika itu menjadi pengerusi bersatu. PRU itu mencatat sejarah apabila Barisan Nasional kalah buat kali pertama. Dr. Mahathir kemudian sekali lagi menjadi Perdana Menteri dan Daim dilantik menjadi pengerusi Majlis Penasihat Kerajaan. Daim sekali lagi menjadi perhatian selepas SPRM memulakan siasatan ke atasnya berhubung dakwaan rasuah dan pengubahan wang haram. Dia didakwa di mahkamah atas kegagalan mematuhi notis SPRM untuk mengisytiharkan aset miliknya. Istrinya Naimah turut berdepan dakwaan yang sama. Daim dan Naimah kemudian mendakwa pentadbiran Anwar melakukan pendakwaan politik terhadap mereka. Walaupun pernah bersama-sama berkhidmat ketika pentadbiran Mahathir, kedua-duanya dilihat tidak mempunyai hubungan yang baik. Namun ketika kemuncak skandal 1MDB, Daim berkata dia kembali menjadi peguam atas tujuan melawat Anwar semasa pengerusi Pakatan Harapan itu menjalani hukuman di penjara Sungai Buloh. Daim ketika itu berkata lawatan itu untuk membincangkan soal usaha menjatuhkan pentadbiran Najib Razak. Hubungan mereka dilihat kembali renggang selepas keruntuhan kerajaan PH pimpinan Mahathir. Pada Jun 2022, Daim berkata Anwar sepatutnya bersara daripada politik dan memberi laluan kepada pemimpin lebih muda. Anwar kemudian membalas dengan berkata Daim tak tidur malam jika dia menjadi Perdana Menteri.
Sambil menambah, Daim perlu memberi penjelasan berkenan pendedahan kertas Pandora yang antara lain mengandungi dakwaan berkenan akaun luar pesisir miliknya. Saudara-saudara sekalian, itulah cerita antara Daim dan Anwar Ibrahim. Walau bagaimanapun, Anwar Ibrahim mengucapkan salam takziah atas pemergian Daim. Jumpa lagi.